sila berdiri untuk lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam. Seterusnya, lagu kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia audio penonton yang dihormati sekalian. Dari Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas, kami bawa menyaksikan perlawanan penting bagi kedua-dua pasukan, khususnya pasukan Brunei Darussalam yang akan bertemu dengan Malaysia bagi kejuaraan bola sepak Hassan Al-Bolkiah Trophy 2012. Inilah suasana yang dapat kita saksikan pada ketika ini, di mana kedua-dua pasukan telah pun berada di gelanggang padang untuk menghadapi cabaran penting. Ini dia pasukan Brunei Darussalam, Muhammad Fakhrul Zul Azmi Yusof selaku penjaga gol, Muhammad Afi Amiruddin, Ridwan Haji Putra, Abu Muiz Sisa, Muhammad Azwan Ali Rahman, Muhammad Nur Khawan Usman, Muhammad Najib Tarib selaku ketua pasukan, Muhammad Nazri Azhari, Muhammad Syafi Haji Muhammad Effendi, Muhammad Amiruddin, Zakwan Tahir dan Adi Said. Coach kita ialah Wukun Un Sun. Manakala barisan Malaysia pula terdiri dari Izzat Abdul Rahim, kemudian Muhammad Asri Marzuki, Muhammad Radhi Muhammad Yusuf, Wan Ahmad Amir Zafran, Wan Ahmad Nadras, Muhammad Hanif Mat Zahir, Muhammad Syafiq Azman, Muhammad Syawal Nurdin, Muhammad Yazid Zaini, Muhammad Ridwan Abdullah pula, Muhammad Adnin Azman dan Gan Jai Haj. Jurulatih ialah Ismail Ibrahim. Itulah dia barisan pemain. Manakala juru pengadil perlawanan Mung Kauchai Pichai dari Thailand, penolong pengadil 1 Mentan Myanmar, dan penolong pengadil 2 ialah Edo Wiradana Indonesia. Jadi perlawanan penting bagi pasukan Brunei Darussalam. Ini merupakan perlawanan yang ketiga bagi pasukan Brunei Darussalam dalam kumpulan B. Menang sekali ketika Kamboja 3-2, kalah pada Vietnam 1-2, dan ini merupakan perlawanan yang ketiga dengan mengutip 3 mata menduduki tangga yang ketiga. Manakala Malaysia juga merupakan perlawanan yang ketiga.
Mereka seri dengan Vietnam dalam perlawanan pertama mereka 0-0, tetapi tewas mengejut kepada Timur Leste 0-2. Pengadil perlawanan Mong Kuchai Picheri Thailand telah pun siap sedia, manakala kedua-dua pasukan sama ada Brunei Darussalam maupun Malaysia masih lagi membuat satu tekad semangat bagi kedua-dua pasukan. Brunei Darussalam memerlukan kemenangan untuk mencerahkan peluang ke peringkat 10 akhir. Begitu juga dengan Malaysia. Sebarang kekalahan sudah pasti akan membawa padah bagi kedua-dua pasukan. Kun Oson, jurulatih pasukan Brunei Darussalam. Itulah semangat juang yang ditunjukkan oleh pasukan Brunei Darussalam, juga pasukan Malaysia. Audio penonton akan menyaksikan perlawanan yang dianggap menarik dan mendebarkan. Pasukan Brunei Darussalam dengan jersey kuning hitam, manakala Malaysia dengan biru putih. Kedua-dua pasukan memang berazam untuk mencatatkan kemenangan bagi laluan ke peringkat 10 akhir. Pasukan Brunei Darussalam memang menebus kekecewaan dalam perlawanan kedua ketika bertemu dengan Vietnam tempoh hari setelah seri terikat satu sama di saat-saat akhir. Tiba-tiba dalam waktu kecederaan Vietnam berjaya menjaringkan gol kedua. Sepak bola baru saja dibuat. Dipersilahkan pula pemain Brunei Darussalam. Pemain nombor 5, pemain nombor 2 Malaysia, Muhammad Asri Manzuki, akan membuat sepakan percuma. Para penonton semakin ramai membanjiri Stadium Negara malam ini, khususnya penyokong-penyokong setia Brunei Darussalam. Gerakan awal dari Malaysia, Asri, dan akhirnya bola keluar. Hadi Said yang menjaringkan gol ketika bertemu dengan Vietnam. Muhammad Azri Zahari tadi. Afi Aminuddin dapat dikawal sana oleh pertahanan Malaysia. Lontaran untuk pasukan Brunei Darussalam. Azri yang diberi tugas untuk membuat lontaran. Belum bersiap nampaknya setelah salah seorang pemain Malaysia terlepas kasutnya dan pengadil memberi teguran kepada pemain Malaysia. Hadi Said cantik, terlepas pula Hadi Said. Dikawal sana oleh pemain nomor 12 kita, Azri. Dan terus kepada Hadi Said, dijatuhkan Hadi Said. Sepakan untuk Brunei Darussalam. Pemain nomor 17 Malaysia, Ridwan, menjatuhkan Hadi Said. Ini dia coach kita yang berasal dari Korea, memberi sokongan kepada anak buahnya, Azwan Ali Rahman, yang akan membuat sepakan ini. Azwan, baik, masih lagi di kawasan permainan, mengasak di awal-awal permainan pasukan Brunei Darussalam. Tetapi Afi Aminuddin terpaksa mengeluarkan bola keluar untuk lontaran kepada Malaysia. Peluang baik bagi Brunei, masih lagi mengawal ketika ini. Akhirnya bola keluar.
untuk sepakan surut yang pertama bagi pasukan Brunei Darussalam. Barisan pemain simpanan Malaysia. Sepakan surut yang pertama untuk Brunei Darussalam. Di sebelah kanan pintu gol Malaysia. Cantik sepakannya. Tandukan kali ini tersasar. Itu percubaan pertama bagi pasukan Brunei Darussalam. Ridwan Haji Petra yang tadi membuat tandukan tetapi tersasar untuk memberikan sepakan gol kepada Malaysia. Izzat Abdul Rahim. Dikawal sana oleh Ridwan tadi. Pergelutan berlaku di tengah. Cantik. Dan akhirnya agak liar sedikit kawalan Azri Zahari. Lontaran untuk Malaysia. Muhammad Asri. Dipersilahkan pula pemain Brunei Darussalam. Kita saksikan ulang tayang ini. Berpunca daripada sepakan sudut. Kita perhatikan bagaimana tandukan pemain Brunei Darussalam tersasar sedikit melalui Ridwan. Malaysia diberikan sepakan, tetapi sepakan Hanif Madzahir agak liar untuk memberikan sepakan kepada pasukan Brunei Darussalam. Sepanjang dua perlawanan, pasukan kita Brunei Darussalam mampu menunjukkan satu permainan yang cukup menarik. Seimbang kekuatan pasukan kita dengan pasukan-pasukan seperti Vietnam, maupun Myanmar, maupun Indonesia, maupun Malaysia. Jadi ini merupakan satu petanda yang baik bagi pasukan muda kita untuk terus bergerak untuk menuju ke arah kejayaan dalam arena bola sepak antarabangsa. Sepakan untuk pasukan Brunei Darussalam. Azri, lontaran ke dalam sebetulnya. Azri Zahari ke belakang kepada Afi Aminuddin. Fakrul Zul Azmi mempersepakan tinggi. Berada di sana ialah Hadi Said. Sepakannya agak tinggi. Azri Zahari terlepas. Peluang baik. Sayang tadi kawalan kurang sempurna. Masih lagi Brunei mengatur serangan ketika ini. Cantik tetapi tak tepat. Masih lagi Brunei terus mengawal. Dan akhirnya terpaksa dikelir oleh Syawal Nurdin. Cantik kawalan bola ke belakang kepada Azri Zahari. Masih lagi Azri. Terus pada Adi. Adi membuat percobaan. Oh sayang. Satu percobaan yang cukup baik di menit yang ke-6. Adi Said membuat percobaan dari jauh. Terlepas dakapan dari Izzat. Memberikan sepakan surut yang kedua. Kita saksikan ulang tayang ini. Bagaimana Adi Said membuat try dari jauh. Terlepas dari penjaga gol. Untuk menyelamatkan keadaan. Sepakan surut yang kedua untuk Malaysia. Brunei Darussalam. Satu lagi peluang. Oh sayang. Satu lagi peluang yang baik untuk Brunei Darussalam. Tandukan tersasar kali ini. Kita saksikan ulang tayang sekali lagi. Adi Said membuat percobaan dari jauh. Muntah dekapan Izzat. Sekali lagi. Satu gerakan baik bagi Brunei Darussalam. Izzat Rahim. Sekali lagi Brunei Darussalam. Coba membuat kawalan tetapi dapat dikawal pula oleh pemain-pemain Malaysia. Tenang saja Fakrul Zul Azmi. Terus kepada Afi Aminuddin mengawal. Azwan cantik di sebelah kiri. Terus kepada Azri Zahari untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Brunei Darussalam. Cantik.
lepaskan diri. Peluang baik. Gol! Pemain nomor 10 Muhammad Nurul Ikhwan. Oh, maafkan saya, pemain 20 Adi. Adi sekali lagi di menit yang ke-8 berjaya menjaringkan gol pertama untuk pasukan Brunei Darussalam. Itulah satu gerakan yang cukup baik bagi pasukan Brunei Darussalam di menit yang ke-8. Inilah sebagian para penonton yang menyaksikan. Kita akan menyaksikan ulang tayang ini. Penjaring bagi pasukan Brunei Darussalam kita saksikan. Tandukan pemain 20 sebetulnya, Adi Said. Adi Said yang berjaya menjaringkan gol pertama di menit yang ke-8. Satu tandukan yang cukup cantik tadi yang dibuat oleh Adi Said di menit yang ke-8 memberikan satu advantage. Sekali lagi Brunei Darussalam melakukan gerakan kali ini. Cukup bersemangat nampaknya pemain-pemain kita hari ini. Kita mengharapkan kedudukan ini akan lebih dipertingkatkan lagi. Lontaran untuk Brunei Darussalam. Sekali lagi liar sedikit sepakan Hafi Aminuddin untuk sepakan gol bagi pasukan Malaysia. Ada penonton yang dihormati sekalian, demikianlah tadi gandingan mantap penyerang-penyerang kita. Gandingan Adi Said, Muhammad Aminuddin dan juga Muhammad Nur Ikhwan Osman. Satu gerakan pantas bagi Malaysia, cukup mencemaskan. Mujur dapat diselamatkan oleh Fakrul. Oh, satu counter attack yang dibuat oleh Malaysia tadi. Mujur Fakrul berjaya membaca rentak ataupun sepakan dari Malaysia tadi. Kalau tidak sudah pasti gawang Brunei akan bocor. Tetapi Mujur Fakrul berjaya mengawal keadaan. Azwan, terlepas Azwan kepada pemain Malaysia Hanif. Malaysia yang memakai jersey biru, manakala Brunei Darussalam dengan jersey kuning. Dapat dikawal sah oleh Ridwan Haji Patra. Mengawal kepada Adi. Cantik Adi. Adi Said masih mengawal. Dan akhirnya dipersilakan pula Brunei Darussalam. 11 minit separuh masa yang pertama. Brunei Darussalam berjaya sedang mengatasi Malaysia 1-0. Jaringan dibuat oleh Adi Said di menit yang ke-8. Sepakan untuk Malaysia. Astri. Tapi dapat dikawal sah oleh Hafi Aminuddin. Maksudnya kepada Syafi'i, tetapi kurang baik. Malaysia terus mengatur kerangan kali ini setelah ketinggalan. Tetapi clear yang baik oleh Muiz Sisa. Sekali lagi Malaysia melakukan serangan bahaya. Antar agak mencemaskan. Masih lagi Malaysia. Akhirnya sepakan dari Ganjaihan tersasar tinggi. Tidak. Pemain nomor 15 Syawal Nordin sebetulnya. Agak mencemaskan juga serangan-serangan yang dibuat oleh Malaysia ini setelah ketinggalan 0-1. Sepakan gol untuk Brunei Darussalam. Fakrul Zulazmi. Adi, pemain lincah Brunei. Masih mengawal Adi, cantik. Berjaya melepaskan diri Adi. Masih lagi Adi. Dipersalahkan Adi pula. Oh, kad kuning untuk Adi. Adi diberikan kad kuning kerana menendang bola keluar. Adi seolah-olah kurang berpuas hati dengan tindakan pengadil. Ini dia Adi Said yang telah pun dilayangkan kad kuning pertama pada malam ini. Kita mengharapkan Adi berhati-hati.
Kedudukan 1-0, Brunei sedang mengatasi Malaysia di minit yang ke-8 melalui Adi Said. Lontaran untuk Malaysia, Gan Jehan. Bersedia tandukan baik Ridwan. Terlepas pula Azwan Rahman. Malaysia terus mengawal ketika ini, tapi dapat dikawal pula Brunei. Tertinggal pemain nomor 17 Brunei Darussalam, Muhammad Syafi'i, membuat tackle kepada Wan Ahmad. Malaysia diberikan sepakan percuma. Terus pada Adi yang menjadikan gol pertama. Dan akhirnya Azri Zahari menghadang tapi bola keluar untuk lontaran bagi pasukan Malaysia. Cantik. Peluang baik bagi Brunei tetapi akhirnya bola keluar. Lontaran untuk pasukan Brunei Darussalam. Perlawanan ketiga untuk kedua-dua pasukan. Brunei Darussalam setakat ini berada di tangga yang ketiga untuk kumpulan B, manakala Malaysia di tangga yang keempat dengan mengutip 3 mata dan 1 mata bagi Malaysia. Lontaran untuk Brunei Darussalam, Azri Zahari. Agak liar sedikit hantaran Azri Zahari untuk sepakan gol bagi Malaysia. Izzat Abdul Rahim telah pun melepaskan 1 gol melalui tandukan Adi Said. Syafi'i cantik di sebelah kiri. Dan akhirnya bola keluar untuk sepakan gol bagi pasukan Malaysia. Kita mengharapkan pemain-pemain kita walaupun sedang mendahului 1-0 perlu berhati-hati dan memperbaiki prestasi mereka, kerana Malaysia memang salah sebuah pasukan yang dianggap pasukan pilihan untuk marah ke peringkat separuh dalam kejuaraan bola sepak Hassan Al-Bulkiah Trophy ini. Tetapi kita berbangga dengan pencapaian pasukan Brunei setakat ini, walaupun tewas kepada Vietnam, tetapi dari apa yang dapat kita saksikan, mutu ataupun persembahan pasukan kita memang setanding dengan pasukan seperti Vietnam maupun Myanmar maupun bahkan Thailand yang pernah menjadi juara sebanyak 2 kali. Adi, terlepas Adi. Mujur dapat dikawal sana oleh Ridwan Haji Petra. Muhammad Syafiq. Satu lagi serangan bahaya bagi Malaysia. Dan akhirnya dipersilakan pula Azwan Hotel Azri untuk lontaran bagi Malaysia. Hanif kepada penjaga gol Fakrul Zulhazmi. Fakrul Zulhazmi sepanjang kejuaraan ini berlangsung boleh dianggap pencapaiannya begitu menyerlah sekali. Mempunyai peluang untuk diserapkan ke skuad kebangsaan kita dalam jangka yang singkat ini. Sepakan Fakrul. Cantik tandukan Ali Zaid tapi tidak dapat disudahi oleh Azri Zahari. Sudah 17 minit separuh masa yang pertama. Brunei Darussalam sedang mengatasi Malaysia 1-0. Jaringan dibuat di menit yang ke-8 melalui Adi Said. Perlawanan penting untuk pasukan Brunei Darussalam. Satu peluang bagi Brunei Darussalam. Oh sayang. Ini peluang. Bagaimana kali ini? Gol! Gol kedua untuk pasukan Brunei Darussalam. Pemain nomor 18. Pemain nomor 18 Muhammad Aminuddin Zaman di menit yang ke-18 berjaya menjalankan gol kedua untuk Brunei Darussalam. Kesilapan pertahanan Malaysia, inilah audio beruntun. Para penonton yang menyaksikan perlawanan pada malam ini cukup terhibur dengan jaringan kedua tadi.
2-0. Satu gerakan yang baik. Ini dia oleh penonton, para penyokong yang berpesta meraihkan kemenangan bagi pasukan Brunei Darussalam. Jaringan kedua di menit yang ke-18. Kita saksikan ulang tayang rembatan yang cukup kencang. Muhammad Aminuddin Zakwan berjaya mengelirkan penjaga gol Izzat Abdul Rahim. Kita saksikan sekali lagi. Izzat Aminuddin berjaya membaca rentak penjaga gol Malaysia. Jadi kedudukan sekarang 2-0. Kita mengharapkan pemain-pemain kita akan terus menunjukkan kesungguhan. Satu lagi gerakan pantas dari Brunei Darussalam. Masih lagi mengawal. Cantik. Tak sampai kepada Muhammad Syafiq. Azwan. Terus kepada pemain Malaysia. Cantik. Main. Satu peluang baik. Bagaimana kali ini? Gol! Gol ketiga! Gol ketiga pemain nomor 7. Pemain nomor 7 secara solo menjaringkan gol yang ketiga di menit yang ke-19. Di menit yang ke-19 Brunei Darussalam menambahkan jaringan 3-0. Dua kesilapan pertahanan Malaysia membawa pada untuk Malaysia sendiri. 3-0 sekarang. Brunei Darussalam sudah mengatasi Malaysia 3-0. Satu gerakan baik dari pemain nomor 7 Azwan Ali Rahman secara solo melepaskan diri dan melakukan rembatan tadi untuk memberikan kedudukan sekarang 3-0. Kita saksikan ulang tayang 1-2 yang dimainkan oleh Brunei Darussalam melalui berpunca dari Adi Said terus kepada Azwan menjaringkan gol ketiga untuk Brunei Darussalam. Kita saksikan sekali lagi bagaimana kawalan dan terlepas tadi penjaga gol Malaysia Izzat Abdul Rahim. Itulah hal penonton yang dapat kita perhatikan ketika ini bila mana pasukan Brunei Darussalam di menit ke-19 sudah pun mengatasi Malaysia 3-0. Satu lagi gerakan cantik melalui Azwan tadi. Sekali lagi Brunei Darussalam mengawal keadaan ketika ini. Sekali lagi 1-2 yang dimainkan oleh Brunei memang memberikan satu keberuntungan. Kita mengharapkan kedudukan ini akan berterusan. Kalau boleh ditambah jaringan ini. Cukup mencemaskan dan cukup menghiburkan. Itulah yang dapat kita gambarkan di sini. Para penonton juga seolah sudah berpesta apabila pasukan Brunei Darussalam sudah mengatasi Malaysia 3-0. Satu lagi peluang untuk Brunei Darussalam sekali lagi. Ini peluang baik bagi Brunei. Dan akhirnya dijatuhkan agak keras oleh Muhammad Astri. Dan sepasti pemain kita Brunei mengalami kecederaan. Memang dalam keadaan ini pasukan yang tertewas memang tertekan. Sepakan untuk pasukan Brunei Darussalam. Kad kuning untuk Malaysia. Pemain nomor 17 Ridwan. Kita saksikan sepakan percuma untuk Brunei Darussalam. Akan disempurnakan oleh Muhammad Najib, ketua pasukan. Muhammad Najib yang akan membuat sepakan ini. Cantik. Oh sayang tadi tersasar sedikit. Kalau tidak sudah pasti gawang Malaysia akan bergegar lagi. Sepakan untuk pasukan Malaysia. Sepakan akan dibuat oleh Izzat Abdul Rahim yang setakat ini melepaskan 3 gol. Sepakan untuk pasukan Malaysia baru saja dibuat. Dan terus mengawal. Brunei terus mengawal ketika ini.
Melalui pemain nomor 11 Nazib. Cantik leret, tapi tak bersedia pemain Brunei. Terpaksa di clearance oleh Radhi Yusof. Ini dia coach pasukan Brunei Darussalam yang terus memberikan tumpuan walaupun kedudukan selesai 3-0 bagi Brunei, tetapi harus berhati-hati. Masih mengawal ketika ini Brunei. Dipersilahkan pemain Brunei Darussalam. Pengadil menyalahkan Syafi'i. Turut menyaksikan perlawanan pada malam inilah Duli Yang Teramat Mulia, Purkastri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Ajal Muhtaribillah, dan Yang Teramat Mulia Purkastri Duli Pangeran Muda Abdul Malik. Ada penonton yang dihormati sekalian, Anda sedang menyaksikan perlawanan yang cukup menarik pada malam ini dari Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas, di mana kedudukan pada ketika ini pasukan Brunei Darussalam sedang mengatasi Malaysia 3-0. Jaringan dibuat di minit yang ke-8 melalui Adi Said, di minit yang ke-18 melalui Muhammad Aminuddin, dan di minit yang ke-19 Muhammad Azwan Ali Rahman. Perlawanan semakin menarik pada malam ini bila mana pasukan Brunei Darussalam yang memerlukan kemenangan setelah berada di tempat yang ketiga ketika ini dan memerlukan kemenangan. Dan pada waktu ini salah seorang pemain kita Brunei Darussalam, ketua pasukan, mengalami kecederaan. Jadi apapun, dalam keadaan cuaca yang cukup baik pada malam ini, ternyata pasukan Brunei Darussalam dapat menunjukkan satu prestasi yang cukup menarik, dan saya rasa pasukan Malaysia seolah-olah kaku buat seketika bila mana gerakan-gerakan dari striker kita Adi Said, Aminuddin dan Azwan Ali Rahman seringkali menggugat pertahanan pasukan Malaysia. Dan itulah yang dapat kita gambarkan, kita saksikan suasana yang dapat kita saksikan bila mana salah seorang pemain kita Brunei Darussalam ditackle agak keras. Jadi pengadil perlawanan dari Thailand, Mongkuncai Pacici, diberikan kad kuning. Muhammad Adin Azman yang dilangkan kad kuning setelah menjatuhkan pemain Brunei Darussalam. Permainan diteruskan. Perlawanan sudah berjalan 26 minit separuh masa yang pertama. Kedudukan pada ketika ini pasukan Brunei Darussalam sedang mengatasi Malaysia dengan jaringan 3-0. Brunei Darussalam yang memakai jersey kuning. Satu lagi gerakan cantik dari Brunei Darussalam. Masih lagi mengawal pemain nomor 10 Nur Hikwan, terlepas Nur Hikwan. Dan cantik pula Azri Zahari yang dapat mengawal untuk memberikan lontaran kepada Malaysia. Muhammad Asri Marzuki terus kepada Brunei yang bermain yang begitu kemas di bagian midfield. Azwan Ali Rahman. Masih lagi pemain nomor 7 Azwan yang menjalankan gol ketiga tadi. Corak permainan Brunei begitu menakjubkan sekali. Kurang baik kawalan Azri Az-Zahari untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Malaysia. Pada penonton yang dihormati sekalian, keramaian jumlah penonton melebihi 8 ke 9 ribu ataupun lebih daripada itu, memberikan sokongan kepada pasukan Brunei Darussalam. Satu keadaan bahaya bagi Brunei, tetapi cepat bertindak Afi Aminuddin. Malaysia pula mengatur gerakan mencari rentak permainan sebenarnya. Radhi Yusof. Ini merupakan perlawanan yang ketiga bagi pasukan Brunei Darussalam. Dalam perlawanan pertama kita berjaya menempaskan Kamboja 3-2. Dan perlawanan kedua kita tewas kepada Vietnam dengan kekalahan tipis 1-2. Dan manakala Malaysia seri dengan Vietnam 0-0 dan tewas kepada Timur Leste 0-2. Terdapat beberapa kejutan dalam kejuanan kali ini. Singapura semalam nyaris-nyaris dikejutkan oleh Filipina. Walaupun Filipina bermain 10 orang, akhirnya Singapura menang tipis 2-1. Satu gerakan baik dan di clearance oleh pertahanan pasukan Brunei Darussalam. Muhammad Aminuddin kepada penjaga gol Muhammad Fakrul Zulhazmi. Jurulatih pasukan Brunei Darussalam yang berasal dari Korea terus memberikan fokus ke perlawanan malam ini.
Jurulatih kita dibantu oleh jurulatih tempatan seperti Moksin Muhammad dan juga Rosanan Abdullah. Dengan pengurus pasukan, pemain sensasi tahun 80-an, Faisal Yusuf. Memang tidak asing lagi di kalangan peminat bola sepak dalam tahun 80-an. Tandukan Brunei Darussalam melalui Afi Aminuddin. Terus kepada Syafi'i, cantik, peluang baik kepada Adi. Adi lambat, tidak dibantu Adi. Terus kepada Azwan. Balik kepada pemain Brunei. Dikawal sana oleh Muhammad Ridwan. Dan akhirnya bola keluar untuk lontaran kepada pasukan Brunei Darussalam. Salah seorang pemain Malaysia seperti yang dapat kita saksikan tadi mengalami kecederaan dan pengadil perlawanan dari Thailand memberikan teguran sedikit pada pemain ini. Lontaran untuk Brunei Darussalam. Abdul Muiz sisa. Dan kali ini Malaysia pula diberikan lontaran ke dalam. Muhammad Anip Mat Zahir. Bertandukan pemain Brunei Darussalam tapi tewas kali ini. Malaysia cuba mengatur gerakan. Cantik. Pemain Brunei melakukan kawalan. Di sebelah kiri melakukan gerakan Brunei Darussalam. Ini peluang baik bagi Brunei Darussalam tetapi belum bersedia nampaknya Muhammad Aminuddin dan akhirnya bola keluar untuk memberikan lontaran ke dalam ataupun sepakan gol untuk pasukan Malaysia. 30 minit separuh masa yang pertama, Brunei Darussalam sedang mengatasi Malaysia 3-0. Lontaran untuk Malaysia. Muhammad Afi Aminuddin. Kepada pemain nomor 4 Malaysia, Radhi. Percubaan dari jauh mudah bagi Fakhrul Zulhazmi. Ada dia Fakhrul Zulhazmi yang bermain begitu konsisten sepanjang kejuaraan ini. Walaupun berbadan agak gempal sedikit tetapi tidak menjejaskan prestasi beliau. Jadi tahniah kepada beliau. Dan kita mengharapkan akan terus lebih maju di masa akan datang, khususnya dalam mewakili pasukan skuad negara di masa-masa akan datang. Kita saksikan ketenangan beliau, Fakhrul. Dan sepakan untuk Brunei Darussalam, Fakhrul Zulhazmi. Sepakannya tinggi. Terus kepada Muhammad Aminuddin. Kurang baik hantaran Aminuddin. Dapat di-clear sana oleh pemain pertahanan Brunei Darussalam. Cantik mengawal. Terjatuh tadi pemain kita Brunei Darussalam. Dan akhirnya diteruskan permainan pemain nomor 2 Malaysia, Astri. Astri mengawal. Dan akhirnya bola terpaksa dikeluarkan. Bila mana salah seorang pemain Brunei, Muhammad Aminuddin, telah pun mengalami kecederaan dan tidak mampu meneruskan perlawanan setakat ini. Dan terpaksa diberi rawatan. Sepanjang 32 minit perlawanan ternyata pasukan Brunei Darussalam bermain begitu kemas. Kawalan-kawalan yang cukup baik, hantaran yang cantik dan juga gandingan mantap di bagian pertahanan, tengah maupun serangan. Cuba kita saksikan ulang tayang ini. Apa puncanya? Inilah suasana yang dapat kita saksikan bila mana pasukan Malaysia melakukan satu tackle yang keras kepada pemain nomor 18 kita, Muhammad Aminuddin Zakwan.
Kita mengharapkan Aminuddin Zakwan akan terus mampu meneruskan cabaran, kerana beliau juga dapat menunjukkan satu permainan yang baik. Jadi kita mengharapkan ini tidak akan menjejaskan rentak permainan pasukan kita Brunei Darussalam. Inilah matlamat dan tujuan kejuaraan bola sepak Hassan Al-Bolkiah Trophy. Di samping mempereratkan hubungan negara-negara ASEAN, juga dapat mencongkel bakat-bakat muda di rantau Asia ini. Bagi Brunei Darussalam, inilah peluang terbaik untuk kita melahirkan pemain-pemain bola sepak yang mantap di masa-masa akan datang. Kerana ini merupakan gelanggang terbaik bagi mereka. Sepakan surut yang pertama untuk Malaysia. Pemain nomor 13 Malaysia, Muhammad Syafiq, yang akan membuat sepakan surut yang pertama bagi Malaysia ini di menit yang ke-34. Tak sampai tadi, kecewa sedikit Muhammad Radhi Muhammad Yusof. Setelah dua perlawanan, Malaysia gagal menjaringkan sebarang gol. Mereka seri dengan Vietnam 0-0 dan tewas pada Timur Leste 0-2. Sepakan gol untuk Brunei Darussalam. Adi Said. Dan akhirnya bola keluar. Lontaran untuk Brunei Darussalam. 35 minit separuh masa yang pertama. Brunei Darussalam sedang mengatasi Malaysia 3-0. Jaringan dibuat di menit yang ke-8 melalui Adi Said. Di menit yang ke-18 Muhammad Aminuddin Zakwan, dan di menit yang ke-19 Muhammad Azwan Ali Rahman. Brunei Darussalam diberikan lontaran ke dalam. Dan salah seorang pemain Brunei sudah pasti mengalami kecederaan kalau kita saksikan tadi. Dan Brunei akan membuat pertukaran yang pertama. Mungkin akan mengeluarkan pemain nomor 18. Yang akan dimasukkan adalah pemain nomor 4, Awangku Muhammad Halim Pengiran Najasan. Kita kurang pasti siapakah yang akan dikeluarkan. Pemain 18 sebetulnya ya, telah pun dikeluarkan, yaitu Muhammad Aminuddin Zakwan yang mengalami kecederaan. Awangku Muhammad Abdul Halim Pengiran Najasan menggantikan Muhammad Aminuddin Zakwan yang mengalami kecederaan. Lontaran untuk Malaysia. Muhammad Asri Marzuki ke belakang kepada Wan Ahmad. Terus kepada Muhammad Radhi Mat Yusof. Azrul Zahari diberi kawal sana oleh Azwan. Terlepas Azwan, cukup mencemaskan bagi Brunei. Masih mengawal. Percobaan dari jauh, tersasar sedikit. Pemain nomor 17 Ridwan, jurulatih Malaysia, kecewa setakat ini. Sepanjang dua perlawanan, pasukan Malaysia gagal menjaringkan sebarang gol. Inilah yang dapat kita perhatikan. Kita saksikan ulang tayang percobaan dari Muhammad Ridwan dari jauh. Tersasar, dibiarkan saja oleh penjaga gol kita, Fakhrul Zul Azmi. Sekali lagi Malaysia lakukan serangan kali ini. Dan akhirnya dipersilahkan pemain Brunei membuat tackle yang keras. Pemain nomor 2
Hafi, pemain 12. Azri Zahari. Apakah Azri akan dilangkat kad kuning? Oh tidak, cuma diberi amaran. Sepakan akan dibuat oleh pemain nomor 13 Muhammad Syafir Azman. Satu kedudukan yang agak bahaya bagi Brunei di minit yang ke-39. Kedudukan yang lagi liar untuk sepakan gol. Ini dia pemain nomor 15. Sudah beberapa kali membuat percobaan tetapi gagal. Dan sepakan untuk Brunei Darussalam, Fakrul Zul Azmi. Sepakan tinggi. Adi Said terlepas kali ini. Satu lagi keadaan yang cukup mencemaskan bagi Brunei Darussalam. Main nomor 15 sekali lagi. Coba dihadang sana oleh Ridwan. Antara lintang bahaya. Cukup mencemaskan kali ini. Oh tidak. Malah pemain Malaysia diberikan kad kuning. Tak berpuas hati nampaknya pemain Malaysia ini. Pemain nomor 16 Yazid. Pemain nomor 19 yang dilengkan kad kuning. Oh, kad merah sebetulnya. Kad merah. Kad merah. Pemain nomor 19. Dan sudah tentunya menjadi satu keunikan bagi Brunei, bagi Malaysia. Dalam perlawanan dengan Vietnam juga mereka dilengkan kad merah. Dengan Timor Leste juga kad merah. Dan dengan Brunei Darussalam mereka juga kad merah. Ini bermana mereka bermain untuk 10 orang. Tak berpuas hati nampaknya jurulatih pasukan Malaysia. Pemain nomor 19 Adin Azman yang dilengkan kad merah. Sepakan untuk pasukan. Kita saksikan ulang tayang bagaimana ini terjadi. Oh ya, tak kena betul ya, memang tepat tindakan pengadil. Satu tugas yang berat bagi Malaysia setelah ketinggalan 0-3. Mereka bermain 10 orang setelah pemain nomor 19 dilangkan kad merah. Sepakan untuk Malaysia. Satu tugas yang rumit bagi Malaysia setelah ketinggalan 0-3 ditambah lagi dengan bermain 10 orang. Peluang baik bagi Malaysia. Brunei Darussalam. Tapi sayang. Peluang baik bagaimana kali ini? Sayang tadi percobaan yang agak liar oleh Azwan Ali Rahman. Dan untuk memberikan sepakan gol bagi pasukan Malaysia. 42 minit separuh masa yang pertama. Kedudukan sekarang Brunei 3, Malaysia 0. Dan Malaysia bermain 10 orang di minit yang ke-40 bila mana pemain nomor 19 Muhammad Adin Azman dilangkan 2 kad kuning dan sekaligus kad merah. Jadi sepanjang perlawanan diarahkan pasukan Malaysia bermula dengan Vietnam, mereka juga bermain untuk 10 orang dalam jangka 42 minit. 3 perlawanan mereka telah pun bermain 10 orang. Apa dah jadi dengan mereka ini? Satu lagi gerakan Brunei. Peluang baik bagi Brunei. Bagaimana kali ini? Masih lagi di kawasan permainan. Terpaksa membuat clearance tadi Asri Marzuki. Lontaran untuk pasukan Malaysia.
Para penonton semakin ramai menyaksikan perlawanan yang saya rasa cukup menghiburkan. Lontaran untuk ke Malaysia. Ridwan Abdullah. Oh tidak, Asri Marzuki. Dan lontaran sekali lagi untuk Malaysia. Muhammad Asri sekali lagi. Satu keadaan yang cukup bahaya bagi Brunei Darussalam. Masih lagi kawasan permainan. Dan kali ini dipersilakan pula pemain Brunei Darussalam. Dan sudah pasti akan dilangkan ke kuning pemain nomor 6 Muiz Sisa. Pemain nomor 6 Muiz Sisa dilangkan kad kuning untuk Brunei Darussalam. Manakala salah seorang pemain Malaysia mengalami kecederaan, Muhammad Syafiq Azman. Sepakan untuk Malaysia. Permainan hanya tinggal beberapa saat saja lagi, tidak termasuk waktu-waktu kecederaan. Peluang Malaysia, satu kedudukan yang bahaya bagi Brunei Darussalam. Abdul Muiz Sisa yang dilahirkan ke kuning. 3 minit masa tambahan. 3 minit masa tambahan, kata penolong pengadil. Memberi syarat. Muhammad Ridwan. Dapat ditanduk sana oleh Nur Ikhwan tadi, membantu rakan-rakan. Lontaran untuk Malaysia. Hanif. Percobaan ke belakang kepada Ganjaihan. Masih lagi di kawasan permainan. Cantik tepat kepada Fakrul Zulazmi. Fakrul seperti yang saya jelaskan tadi, bermain cukup cemerlang sepanjang kejohanan Hasan Al-Bolkiah Trophy ini. Sepakan untuk Brunei Darussalam. Cukup baik sepakan Fakrul. Sekali lagi dipersilahkan pemain Brunei Darussalam. Pemain nomor 12 Azri berusaha melakukan sepakan cepat. Masih mengawal, cukup mencemaskan di minit-minit akhir ini. Walaupun mereka bermain 10 orang. Dan kali ini giliran Brunei Darussalam melakukan serangan, tetapi tidak bersedia pemain-pemain Brunei Darussalam. Di minit-minit akhir ini ternyata Malaysia yang melakukan beberapa serangan berbanding dengan pasukan Brunei Darussalam yang hanya mampu menahan beberapa gerakan-gerakan. Ini peluang baik bagi Brunei. Bagaimana kali ini? Masih mengawal, agak lambat sedikit dan dikawal sana oleh pemain Malaysia. Dan sekali lagi Malaysia melakukan gerakan di tengah ketika ini. Muhammad Anib, masih Muhammad Anib di sebelah kanan memberi rakannya ke belakang. Muhammad Radi Yusuf. Radi masih lagi mengawal. Hantaran tinggi di kawasan Brunei. Dan akhirnya lontaran untuk pasukan Malaysia. Saya rasa permainan akan berakhir bila-bila masa. Lontaran untuk pasukan Malaysia sekarang. Mengawal ketika ini. Cukup bahaya. Dan masih lagi di kawasan permainan. Satu gerakan ataupun hantaran lintang. Bahaya. Dan akhirnya mudah bagi Fakrul Zulazmi. Sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Saya rasa permainan akan ditamatkan bila-bila masa. Dan pengadil perlawanan akan menumkan whistle. Itu dia, audio pendengar, audio penonton yang dihormati sekalian. Di separuh masa yang pertama, pasukan Brunei Darussalam sedang mengatasi Malaysia dengan jaringan 3-0. Jaringan dibuat di menit yang ke-8 melalui Adi Said.
Di minit yang ke-18 Muhammad Aminuddin dan di minit yang ke-19 Muhammad Azwan Ali Rahman. Jadi kita akan berjumpa lagi di separuh masa yang kedua. Selamat pagi, kita menyaksikan untuk separuh masa kedua pertemuan antara pasukan Brunei Darussalam yang memakai jersey kuning manakala Malaysia yang memakai jersey biru. Dan di separuh masa kedua Malaysia membuat pertukaran dengan mengeluarkan pemain nombor 27 iaitu Gan Caihan, memasukkan pemain 24 Muhammad Afizal Muhammad. Manakala Brunei Darussalam dengan memasukkan pemain nomor 14 Abdul Akmal dan mengeluarkan pemain nomor 20 Adi Said yang menjaringkan gol pertama untuk pasukan Brunei Darussalam. Perlawanan baru saja bermula. Kedudukan di separuh masa yang pertama tadi pasukan Brunei Darussalam sedang mengatasi Malaysia 3-0 dan Malaysia bermain 10 orang setelah pemain mereka dilayangkan 2 kad kuning tadi, yaitu Muhammad Adin Azman. Perlawanan yang ketiga untuk kedua pasukan ini. Satu serangan awal dari Malaysia. Nazib Haji Tarib, ketua pasukan. Azwan cantik. Terlepas pula pemain nomor 18 tadi. Dan lontaran untuk Brunei Darussalam. Malaysia membuat pertukaran dengan memasukkan Muhammad Afizal dan mengeluarkan Gan Caihan. Semakin mendekati kawasan Malaysia, tetapi Malaysia diberikan lontaran di mana akan disempurnakan oleh Syawal Nordin. Cantik Azwan tepat kepada Izzat Abdul Rahim. Kemas kali ini dakapan Izzat Abdul Rahim walaupun bersedia menanti dua pemain Brunei Darussalam. Abdul Muiz Sisa. Cantik kawalan Nazib Haji Tarib. Ditekel agak keras tadi Hanif. Pengadil dari Thailand memberikan sepakan. Kita saksikan ulang tayang sepakan dari Azwan Ali Rahman tepat kepada Izzat Abdul Rahim. Azwan. Peluang baik bagi Brunei. Terjatuh tadi pemain Brunei Darussalam. Pengadil memberikan sepakan pula untuk Malaysia. Pemain nomor 14 tadi Muhammad Akmal Hakim. Ini dia gelagat jurulatih pasukan Brunei Darussalam
yang saya rasa yakin akan kebolehan anak buahnya yang telah pun berjaya menjadikan 3 gol di separuh masa yang pertama. Cantik, ini peluang baik. Bagaimana kali peluang terbaik? Sayang tadi Azri Zahari. Sekali lagi kata pengadil, mungkin tadi salah seorang pemain Malaysia telah offside. Isyarat dari penolong pengadil Mintun dari Myanmar. Sepakan untuk Brunei Darussalam, Azwan Ali Rahman. Permainan terhenti apabila beberapa insiden berlaku. Ini sedikit sebanyak menjejaskan rentak permainan kedua-dua pasukan. Sepakan untuk Brunei Darussalam, Azwan. Deret, cantik. Coba dilaksanakan oleh pemain nomor 14 Muhammad Akmal, tetapi tak begitu tepat. Sepakan untuk Malaysia, Izzat Abdul Rahim. Dipersilahkan pula pemain Brunei Darussalam. Pengadil memberikan sepakan untuk Malaysia. Yazid Zaini. Kepada Yazid Zaini tadi, kepada pemain nomor 24. Dibiarkan saja oleh Azri Zahari. Kita saksikan ulang tayang ini. Sepakan pemain nomor 14 tersasar sedikit. Muhammad Akmal Hakim. Sekali lagi kata pengadil perlawanan. Dipersilakan pemain Brunei Darussalam semakin mendekati kawasan di Brunei. Perlu berhati-hati pasukan kita walaupun sudah mengatasi Malaysia 3-0. Sepakan untuk Malaysia. Syafiq Azman. Kurang baik sepakan Syafiq. Kecewa jurulatih Malaysia tadi. Sepakan untuk pasukan Malaysia. Izzat Abdul Rahim. Hafizal. Buat hantaran tetapi dapat ditanduk sana oleh Azri. Lambat sedikit pemain kita. Cantik, ini peluang baik. Brunei Darussalam mengatur gerakan. Peluang tetapi tepat kepada Izzat Abdul Rahim. Lontaran untuk Malaysia, Hanif Mat Zahir. Syawal Nurdin. Kepada penjaga gol Fakrul Zulazmi. Agak perlahan sedikit rentak permainan kedua-dua pasukan. Azri Zahari. Belum bersedia rakan-rakan di depan Nazib Haji Tarib. Apapun lontaran untuk pasukan Brunei Darussalam. Pemain nomor 17 ialah Syafi Haji Muhammad Effendi. Azri Zahari. Peluang baik Brunei, percubaan deret. Tepat, tak sampai kepada penjaga gol. Hanya disaksikan oleh Izzat Abdul Rahim. Sepakan untuk Malaysia, Izzat Abdul Rahim.
Abdul Muiz. Cantik 1-2. Ini peluang baik bagi Brunei Darussalam. Bagaimana kali ini peluang terbaik? Masih lagi dalam permainan. Dan akhirnya bola keluar untuk memberikan sepakan surut yang pertama kepada Brunei Darussalam. Cantik gerakan-gerakan yang dibuat oleh pemain muda kita ini. Pemain nomor 17 ialah Syafi'i Haji Effendi Muhammad Effendi. Sepakan surut yang pertama untuk Brunei Darussalam. Baru saja melakukan sepakan. Bagaimana kali ini? Sayang. Satu lagi peluang terbaik bagi Brunei Darussalam tadi. Masih lagi meneruskan cebaran. Sekali lagi. Dan akhirnya dipersilahkan pemain Brunei Darussalam. Satu peluang terbaik nyaris gawang Malaysia bergegar lagi. Tetapi sayang, kali ini kurang bernasib baik pasukan Brunei Darussalam untuk menambahkan jaringan. Kita akan menyaksikan ulang tayang ini bermula daripada sepakan surut. Ini dia peluang baik bagi Brunei Darussalam, hampir-hampir menembusi gawang, tetapi pergelutan berlaku akhirnya pemain Malaysia berjaya membuat clearance. Persilakan pemain Malaysia. Ini peluang baik bagi Brunei Darussalam. Bagaimana kali ini? Sayang, tak menjadi sepakan pemain kita. Walaupun saya rasa mempunyai peluang terbaik untuk melakukan sepakan, tetapi sepakan pemain Brunei kita gagal. Manakala pemain nomor 17 Syafi'i Haji Muhammad Effendi saya rasa mengalami kecederaan. Agak serius sedikit kecederaan beliau. Apakah beliau mampu meneruskan perlawanan setelah menunjukkan satu aksi yang menarik tadi? Muhammad Syafi'i sudah pasti akan diberi rawatan dan terpulang kepada pegawai perubatan untuk menentukan sama ada beliau mampu meneruskan ataupun tidak. Kita saksikan dulu ulang tayang ini. Sayang peluang baik bagi Brunei Darussalam. Kita saksikan Syafi'i bertembung dengan pemain nomor 5 Malaysia, Wan Ahmad. Dan akhirnya mengalami kecederaan, terpaksa diberi rawatan. Ini bermakna pasukan Brunei bermain 10 orang. Sepakan gol dari Izzat. Dan akhirnya dapat ditenangkan oleh pertahanan Malaysia. Brunei bermain 10 orang. Manakala Malaysia juga 10 orang setelah dilayangkan 2 kad kuning dari pemain Malaysia, Muhammad Hadin Azman. Azri Zahari. Ini peluang baik. Sayang tak sampai kepada rakannya di situ. Masih lagi meneruskan tetapi pengadil menyalahkan pula pemain Brunei Darussalam. Saya kira aksi-aksi menarik yang ditunjukkan oleh pemain muda kita ini. Satu petanda yang cukup baik dalam perkembangan bola sepak di masa depan. Dan kita mengharapkan skuad ini akan perlu dikekalkan untuk menghadapi perlawanan yang lebih mencabar lagi. Dan kalau ini akan diuruskan begitu baik, saya rasa kita akan mampu bersaing dalam Sukan C yang akan berlangsung di Myanmar nanti. Jadi itu merupakan target kita untuk membentuk skuad yang lebih mantap lagi. Sepakan untuk Brunei Darussalam, Fakrul Zulhalzmi. Lontaran untuk pasukan Malaysia. Syawal Nurdin. Cantik. Satu gerakan baik dari Brunei Darussalam. Dan akhirnya terpaksa membawa kepada pertahanan kita dan terus berpenjaga gol. Fakrul Zulhalzmi. Abdul Muiz sisa. Dapat ditanduk sana oleh Asri Marzuki. Satu keadaan yang agak baik bagi Malaysia, tetapi dapat dikawal sana oleh pemain Brunei Darussalam.
Malaysia pula mengatur serangan ketika ini. Syawal. Clearance sana oleh Azri Zahari. Dan akhirnya bola keluar untuk lontaran kepada pasukan Brunei Darussalam. Malaysia dijangkakan membuat pertukaran dengan memasukkan pemain nombor 25 Shafir dan mengeluarkan pemain nombor 7 Muhammad Anib. Dan manakala salah seorang pemain Malaysia mengalami kecederaan, setakat ini pasukan Brunei Darussalam telah pun berjaya menunjukkan satu permainan yang dianggap menarik, mampu bersaing dengan setiap pasukan yang menyertai di kejohanan Hassan Al-Bolkiah Trophy. Kita kurang bernasib baik apabila tewas kepada Vietnam 1-2, dan sebelum itu kita berjaya menewaskan Kamboja 3-2. Semakin satu perlawanan ke satu perlawanan, pasukan kita semakin mantap. Itu yang dapat kita perhatikan. Malaysia coba melakukan gerakan. Azwan Ali Rahman. Kurang baik hantaran Azwan kepada pemain nomor 14 dari Muhammad Akmal. Dan akhirnya bola keluar untuk lontaran ke dalam bagi pasukan Brunei Darussalam. Perlawanan yang ketiga untuk kedua-dua pasukan, manakala perlawanan terakhir bagi Brunei bertemu dengan Timur Leste. Malaysia merupakan juga akan bertemu dengan Kamboja dalam perlawanan terakhir mereka, manakala Vietnam pada ketika ini sedang bertemu dengan Timur Leste, juga perlawanan penting bagi Timur Leste. Muhammad Afi Aminuddin. Terus kepada penjaga gol Izzat Abdul Rahim. Masuk minit ke-60. Kedudukan masih lagi Brunei Darussalam sedang mendahului Malaysia 3-0. Jarang sekali kita berjaya mengatasi Malaysia dalam apa-apa jua kejohanan. Ini merupakan satu perkembangan yang cukup baik bagi Brunei Darussalam. Lambat sedikit tapi mujur dapat dihantar kepada Azri. Belum bersedia nampaknya pemain Brunei Darussalam. Awangku Muhammad Alim. Ketiadaan Adi Said sedikit sebanyak menjejaskan sedikit rentak di bahagian serangan. Agak kurang idea nampaknya pemain-pemain Malaysia setakat ini. Satu kad kuning dilainkan untuk Brunei Darussalam, pemain nomor 17 Muhammad Syafi'i Haji Muhammad Effendi. Perlu berhati-hati pemain-pemain kita Brunei. Walaupun sedang mengatasi Malaysia 3-0, tetapi perbezaan gol menjadi penjukat nanti bagi penentuan peringkat skor akhir. Lontaran untuk Brunei Darussalam. Abdul Muiz. Pengadil memberikan sepakan untuk pasukan Brunei Darussalam. Faisal Yusuf selaku pengurus pasukan.
Seperti yang saya perkatakan tadi, Faisal Yusof merupakan salah seorang bintang bola sepak tahun 80-an. Dilantik menjadi pengurus kali ini. Pengalaman beliau memang diperlukan. Ridwan Haji Putra. Terus kepada Azri Zahari. Satu peluang bagi Brunei Darussalam. Dapat dikelisan oleh pertahanan Malaysia. Astri Marzuki untuk lontaran kepada pasukan Brunei Darussalam. Radhi Yusof tadi sebetulnya. Lontaran untuk Brunei Darussalam akan dilakukan oleh Nazib Haji Tarib, ketua pasukan Brunei Darussalam. Ini dia pemain nomor 15 yang mengalami kecederaan, Syawal Nurdin. Permainan dihentikan buat seketika setelah pemain Malaysia mengalami kecederaan dalam sepanjang kejuaraan Hassanal Bolkiah Trophy. Thailand merupakan satu-satunya pasukan yang seringkali muncul sebagai juara. Misalnya pada tahun 2005 mereka muncul sebagai juara menewaskan Myanmar 3-0. Kemudian 2007 mereka menang melalui sepakan penalti 5-4 kepada Myanmar. Malaysia membuat pertukaran dengan memasukkan pemain nomor 3 dan mengeluarkan pemain nomor 15 Muhammad Syawal Nurdin. Sepak lontaran untuk Brunei. Brunei kita difahamkan Timor Leste ketika ini sedang bertemu dengan Vietnam. Kedudukan terikat 0-0. Jadi kita mengharapkan apapun, Brunei memerlukan 2 kemenangan untuk marah ke peringkat separuh akhir. Apapun keputusan yang terdapat di antara Vietnam dengan Timor Leste. Yang penting Brunei menang 2 kali, insya-Allah akan marah ke peringkat separuh akhir. Sepakan surut untuk Brunei Darussalam. Baik sepakannya. Oh, tepat kepada penjaga gol Izzat Abdul Rahim. Satu tandukan yang cantik tadi yang dibuat oleh pemain Brunei Darussalam. Azri Zahari. Tidak bersedia pemain Brunei Nazib. Kepada penjaga gol Fakrul Zulhazmi. Nazib Haji Tarib atau Azri, Muhammad Azri. Kepada pemain nomor 5 Ridwan Haji Putra. Najib, ketua pasukan, berbanding cemerlang. Nur Ikhwan masih mengawal keadaan ketika ini Brunei Darussalam. Ini peluang baik lagi untuk Brunei. Masih mengawal peluang baik. Belum bersedia pemain kita, pemain nomor 4 tadi. Kurang sefahaman bos seketika. Ini dia jurulatih kita mengerahkan pemain-pemain supaya senantiasa bersiap sedia. Sepakan gol untuk Malaysia, Izzat Abdul Rahim. Cantik kawalan Azwan. Azwan juga merupakan salah seorang pemain yang kreatif, seringkali melakukan hantaran-hantaran yang baik kepada rakan-rakan. Inilah corak permainan pasukan Brunei Darussalam yang saya kira menghiburkan. Abdul Muiz Sisa masih mencari rakan-rakan. Akhirnya terlepas pula
Syafi'i. Ini dia Azwan. Terus saja kepada penjaga gol Fakrul Zulazmi. Abdul Muiz Sisa masih mengawal. Agak lambat sedikit Najib. Pengadil memberikan sepakan untuk Malaysia. Ini dia Najib. Memberikan sepakan untuk Malaysia. Sepakan akan dibuat sebentar lagi. Muhammad Asri. Muhammad Asri Marzuki akan membuat sepakan ini. Oh tidak, pemain nomor 3 sebetulnya. Muhammad Ashawi, Muhammad Yakin. Sepakan baru saja dibuat. Berjaya ditanduk sana oleh Ridwan Haji Putra. Lontaran untuk Malaysia. Berjaya ditanduk oleh Nur Ikhwan. Dan akhirnya sekali lagi lontaran untuk Malaysia. Sudah hampir 70 minit separuh masa yang kedua. Kedudukan masih lagi 3-0 untuk Brunei Darussalam. Satu gerakan baik tetapi tidak bersedia pemain-pemain Malaysia. Dan akhirnya ini dia Afi Aminuddin yang telah pun dilangkan kad kuning oleh pengadil perlawanan. Membantah tindakan pengadil tadi, itu yang dapat kita rasakan. Azwan. Dan kali kurang sepahaman. Azwan. Terus kepada Abdul Muiz. Cantik sentuhan Abdul Muiz. Terlalu tinggi. Masih lagi dalam permainan Awangku Muhammad Alim. Masih mengawal Awangku Alim. Akhirnya terlepas Awangku Alim. Dan dapat dikawal oleh Afi Aminuddin. Dan pertembungan antara pemain Brunei dengan Malaysia. Mungkin pemain Brunei dipersilahkan antara Azwan dan juga pemain nomor 17 saya rasa Abdul Rahim Muhammad Ridwan. Sepakan untuk Malaysia. 71 minit separuh masa kedua. 3-0 untuk Brunei Darussalam. Awal penonton menyaksikan perlawanan penting untuk kedua pasukan ini. Tetapi ternyata Brunei Darussalam lebih menyerlah kali ini setelah berjaya menjadikan 3 gol di separuh masa yang pertama tadi melalui Adi Said, Muhammad Aminuddin dan Azwan Ali Rahman. Lontaran untuk Brunei. Permainan di separuh masa kedua tidaklah sehebat di separuh masa yang pertama tadi. Mungkin ini strategi pasukan Brunei Darussalam setelah mendahului 3-0, mereka terpaksa menukar corak permainan. Sepakan surut yang ketiga di separuh masa yang kedua ini. Satu lagi peluang untuk Brunei Darussalam untuk menambah jaringan. Pemain nomor 11 ialah Najib Haji Tarib, ketua pasukan Brunei Darussalam. Azri. Percobaan dari jauh. Sekali lagi. Sepakan surut yang ketiga, yang keempat. Satu lagi gandingan baik antara pemain nomor 11 Najib dan juga Azwan. Tetapi kali ini
dapat dikawal tadi. Najib sekali lagi membuat sepakan. Bagaimana kali ini? Sekali lagi tepat kepada penjaga gol Izzat Abdul Rahim. Izzat Abdul Rahim berjaya menyelamatkan. Dan ketika ini salah seorang pemain Malaysia, pemain nomor 6, mengalami kecederaan. Dan saya rasa pemain ini tidak mampu meneruskan. Wan Ahmad Amir Jafran sebetulnya yang mengalami kecederaan yang agak serius sedikit, kerana kita saksikan ulang tayang ini, pergelutan berlaku tepat kepada penjaga gol Izzat Abdul Rahim. Permainan dihentikan bos seketika. Kita saksikan sekali lagi pergelutan berlaku di depan pintu gol. Bicycle kick tadi dibuat oleh pemain Brunei, tapi tepat kepada penjaga gol Izzat Abdul Rahim. Wan Ahmad Amir Zafran mampu meneruskan perlawanan dan terpaksa dibawa keluar, terpaksa masuk di tengah padang. Sepakan untuk Malaysia, Izzat. Dipersilahkan pemain Malaysia. Pemain nomor 13 dipersilahkan, Muhammad Syafir Azman. Abdul Muiz Azwan yang menjadikan gol ketiga tadi. Syafi'i terjatuh dari Syafi'i. Terlalu pantas Syafi'i, kurang kawalan dan akhirnya terjatuh. Tetapi semangat Syafi'i patut diberi pujian. Malaysia tewas mengejut kepada Timor Leste 0-2. Seri dengan Vietnam 0-0. Jadi sepanjang perlawanan kejuaraan Hasan Al-Bolkiah Trophy, nampaknya Malaysia ketandusan penyerang. Mereka setakat ini belum mampu menjadikan sebarang gol dalam ketiga-tiga perlawanan ini. Cantik kawalannya. Ini belum baik. Akhirnya dibiarkan saja untuk sepakan gol bagi Malaysia. 76 minus permasa yang kedua. 3-0 untuk Brunei Darussalam. Izzat Abdul Rahim yang akan membuat sepakan. Sekali lagi Brunei Darussalam melakukan serangan demi serangan. Pengadil mengatakan sepakan untuk Malaysia, tetapi pemain kita mengatakan tendangan surut. Sepakan untuk Malaysia, Izzat kepada Muhammad Radi. Afi Amiruddin mengeluarkan bola. Lontaran untuk Malaysia. Syafiq. Terjatuh Syafiq. Pengadil memberikan kad kuning seterusnya untuk Brunei Darussalam. Perlu berhati-hati pemain kita Brunei Darussalam. Nazib, ketua pasukan, dilangkan kad kuning. Perlu berhati-hati pemain-pemain kita dan perlu fokus kepada permainan. Itu yang dapat kita gambarkan sejak beberapa minit yang lalu ini. Perlu fokus dan berhati-hati. Sepakan untuk Malaysia.
Muhammad Astri. Dan akhirnya sepakan gol untuk pasukan Brunei Darussalam. Itulah penyerang-penyerang Malaysia yang dapat kita perhatikan sepanjang perlawanan. Mereka kurang mantap, kurang menyerlah. Dan Brunei Darussalam melalui pemain nomor 4-nya, Angku Halim, tetapi telah pun offside kata pengadil perlawanan. Pengadil dari Thailand, dipersilakan pemain Brunei Darussalam. Sepakan untuk Malaysia. Malaysia membuat pertukaran seterusnya dengan memasukkan pemain 25. Nik Safik mengeluarkan pemain nomor 7. Muhammad Anib Mat Zahir. Sepakan untuk Malaysia. Terjatuh dari pemain Brunei, tapi pengadil mengatakan teruskan permainan. Terus kepada Muhammad Akmal. Sayang tadi agak lambat sedikit Muhammad Syafi. Masih mengawal pemain Malaysia. Mereka masih lagi berusaha untuk menjadikan gol. Masih mencari ruang. Akhirnya dapat dikawal sana oleh pemain Brunei Darussalam untuk lontaran kepada pasukan Malaysia. Lontaran untuk Malaysia di minit-minit akhir ini. Sekarang minit ke-80 separuh masa yang kedua ini. Kedudukan 3-0 untuk Brunei Darussalam. Dua pemain Brunei mengalami kecederaan. Permainan terpaksa dihentikan. Jurulatih pasukan Brunei Darussalam yang berasal dari Korea, dibantu oleh Moksin Muhammad dan Rosanan Samak. Manakala pengurus pasukan Faisal Yusuf. Permainan dihentikan buat seketika dan kita kurang pasti siapakah yang mengalami kecederaan. Permainan dihentikan buat seketika. Lontaran untuk Malaysia. Brunei bermain untuk 10 orang. Setelah salah seorang pemain kita mengalami kecederaan, diberikan rawatan. Dan lontaran untuk Malaysia baru saja dibuat. Muhammad Radi. Terus kepada pemain nomor 3 Malaysia. Dibiarkan saja oleh pemain kita Brunei. Ini dia sebagian penyokong-penyokong pasukan Brunei Darussalam. Kita saksikan gendang di Palu sebagai memberikan semangat, suntingan semangat untuk pasukan Brunei Darussalam. Sepakan gol untuk Brunei. Muhammad Fakhrul Zulazmi. Berjaya melepaskan diri pemain Brunei. Kepada Syafi'i. Balik kepada Abdul Muiz. Balik kepada Syafi'i. Terlepas Syafi'i. Abdul Muiz juga terlepas. Cantik permainan Malaysia ketika ini. Pemain nomor 17 Malaysia, Ridwan. Masih lagi mencari rakan-rakan. Dan akhirnya berjaya dikawal sana oleh pemain Brunei Darussalam. Awalan macam mana pun lontaran untuk Malaysia. Muhammad Ashawi. Dipersilakan pemain Brunei. Bila mana pemain nomor 2
Afi menjatuhkan. Satu kedudukan yang bahaya bagi Brunei Darussalam. Pemain nomor 17 diberi tugas untuk mempersepakan Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan yang akan membuat sepakan ini. Apakah mampu pasukan kita mampu bertahan? Terlalu liar tadi sepakan Muhammad Ridwan. Akhirnya memberikan sepakan gol kepada pasukan Brunei Darussalam. Sepakan akan dibuat, baru saja dibuat. Azri membiarkan saja kepada penjaga gol. Sebentar lagi Brunei akan membuat pertukaran seterusnya dengan memasukkan pemain nomor 3 Safwan Amaluddin. Tetapi permainan tetap diteruskan. Pengadil masih lagi menumpukan perlawanan ketika ini. Satu keadaan bahaya bagi Malaysia. Tetapi akhirnya dipersilahkan pemain Malaysia. Brunei membuat pertukaran dengan memasukkan pemain nomor 3 Safwan Amaluddin. Mengeluarkan pemain nomor 11 ketua pasukan Muhammad Najib Haji Tarib yang mengalami kecederaan. Sepakan untuk Brunei Darussalam, Fakrul. .85 separuh masa yang kedua. Tidak ada jaringan dibuat di separuh masa kedua. Ini peluang baik bagi Malaysia. Brunei Darussalam. Dipersilahkan pemain Malaysia dan kad kuning untuk Malaysia. Pemain 24 Muhammad Afizal. 24 tadi dilayangkan kad kuning. Ini dia. Agak kecewa nampaknya Muhammad Afizal ini. Ketinggalan Malaysia 0-3 memang satu tugas yang berat dan permainan berbaki 5 minit saja lagi akan ditamatkan. Brunei Darussalam diberikan sepakan bebas. Kita saksikan ulang tayang ini. Pemain nomor 7 Azwan dihadang oleh 2 pemain Malaysia. Pemain nomor 17 dan pemain nomor 2 Ridwan dan Muhammad Asri. Apakah pemain kita Azwan mampu meneruskan perlawanan? Muhammad Afizal Muhammad dilayangkan kad kuning untuk Malaysia dan terpaksa dipapak keluar pemain Brunei Darussalam Azwan Ali Rahman, dan ini bermakna kita bermain untuk 10 orang saja. Gandingan Abdul Muiz untuk membuat sepakan bebas. Apakah beliau akan meneruskan sepakan ini terus kepada penjaga gol? Lumayan cantik tetapi agak tinggi untuk sepakan gol bagi pasukan Malaysia. 87 minit separuh masa yang kedua. Semakin mendekati Brunei Darussalam memenangi perlawanan malam ini. 3 mata berharga. Terjatuh pula Abdul Muiz, tapi pengadil mengatakan teruskan permainan. Lontaran untuk Malaysia. Separuh masa kedua tidak begitu rancak permainan jika dibandingkan di separuh masa yang pertama. Mungkin ini merupakan taktik Brunei setelah berjaya mengatasi Malaysia 3-0 di separuh masa yang pertama. Dia mengelak peluang Malaysia sekarang untuk skor kurang menjadikan 1 gol.
Masih lagi mengawal dan akhirnya dapat dikawal oleh pertahanan Brunei Darussalam. Masih lagi mencari gol pemain Malaysia ini. Kemas pertahanan Brunei Darussalam. Lontaran untuk Malaysia. Terjatuh pula pemain Malaysia. Masih lagi meneruskan cebaran. Diklir sana oleh pemain Brunei Darussalam, iaitu pemain nomor 14 Muhammad Akmal. Hanya tinggal 2 minit saja lagi masa sebenarnya. Yang pastinya Brunei berjaya mengutip mata berharga 3. Sepakan untuk Brunei Darussalam akan disempurnakan oleh penjaga gol Fakhrul Zulhazmi. Perlawanan terakhir bagi Brunei adalah penentuan kita untuk marah ke peringkat terakhir. Kita mesti menang dengan Timur Leste, itu antara syaratnya. Ini peluang baik bagi Brunei Darussalam. Ya, bagaimana percobaan terkena. Itu dia pemain kita Azwan. Mempunyai peluang baik. Cantik. Lepaskan diri. Safwan. Terus Brunei Darussalam mengasak ketiga ini. Cantik. Safwan. Dipersilahkan pemain nomor 3 Malaysia, Muhammad Ashawi. 5 minit masa tambahan. 5 minit masa tambahan. Sepakan untuk Brunei Darussalam akan dilakukan oleh Abdul Muiz Sisa. Bagaimana kali ini Abdul Muiz? Cantik Abdul Muiz. Tetapi masih dalam perlawanan, tetapi terdapat kepada Izzat Abdul Rahim. 5 minit masa tambahan. Masih ada peluang untuk kedua-dua pasukan menjadikan gol. Sekali lagi Brunei. Sayang tadi Abdul Muiz Sisa. Awal pemain Malaysia dan akhirnya dikeluarkan saja oleh pemain Brunei Darussalam. Lontaran untuk Malaysia. Kita saksikan ulang tayang ini. Sepakan Abdul Muiz ditanduk oleh pemain Brunei dan penjaga gol berjaya menyelamatkan keadaan. Dan kali ini Malaysia diberikan sepakan surut. Peluang terakhir untuk Malaysia. Sepakan surut untuk Malaysia. Bergema gendang di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas sebagai meraihkan kemenangan untuk Brunei Darussalam. Sekali lagi pengadil mengatakan sepakan surut untuk Malaysia. Muhammad Yazid pendek saja. Agak liar Yazid sepakannya. Pengadil memberikan sepakan kepada Brunei Darussalam. Hanya tinggal 2 minit saja lagi. Masa tambahan akan berakhir. Brunei Darussalam 3, Malaysia 0. Sepakan gol untuk Brunei Darussalam Fakhrul Zulhazmi. Satu lagi peluang yang begitu baik.
tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh pemain-pemain Malaysia. Sepakan untuk Brunei Darussalam. Saya rasa permainan akan ditamatkan bila-bila masa. Pasukan Brunei Darussalam sudah pasti memenangi perlawanan pada malam ini. Dan kita memerlukan satu lagi kemenangan bertemu dengan Timor Leste di perlawanan terakhir nanti. Sekiranya kita menang nanti, insyaAllah kita akan marah ke peringkat terakhir. Mudah-mudahan kita akan terus memberikan sokongan kepada pasukan kesayangan kita Brunei Darussalam ini. Pasukan belia remaja kita yang rata-rata menunjukkan permainan yang cemerlang di 3 perlawanan setakat ini. Jadi kita mengharapkan permainan mereka ini akan terus dipertingkatkan dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Satu lagi peluang Brunei Darussalam. Pemain Brunei, pemain nomor 7 masih ingin mengawal, tetapi secara solo Azwan Ali Rahman. Dan kali ini giliran Malaysia pula melakukan serangan akhir. Cantik masih lagi di kuasaan permainan, tetapi cepat bertindak Abdul Muiz. Pertahanan kita setakat ini menunjukkan permainan yang baik, mantap. Dan saya rasa permainan akan ditamatkan bila-bila masa. Masih lagi Malaysia coba melakukan serangan. Saya rasa ini merupakan serangan terakhir bagi Malaysia. Bagaimana kali ini? Terkena pemain Brunei Darussalam. Dan akhirnya bola keluar untuk lontaran kepada Malaysia. Malaysia mengatur gerakan di saat-saat akhir ini. Permainan akan tamat bila-bila masa. Masih lagi Malaysia. Dan akhirnya dapat dikawal sana oleh pemain Brunei Darussalam. Pemain yang baru saja dimasukkan tadi, pemain nomor 5. Oh tidak, Ridwan betul, Ridwan Haji Putra. Yang saya rasa bermain dengan baik malam ini. Sepakan surut untuk Malaysia. Sepakan surut yang terakhir untuk Malaysia. Muhammad Syafiq mengawal, ditanduk tepat kepada Fakhrul Zul Azmi. Itu dia whistle penamat kemenangan pasukan Brunei Darussalam. Tahniah untuk pasukan Brunei Darussalam yang berjaya mengalahkan Malaysia 3-0. Jaringan dibuat di formasi yang pertama melalui Adi Said di menit yang ke-8. Kemudian gol kedua Muhammad Aminuddin di menit yang ke-18 dan Azwan Ali Rahman di menit yang ke-19. Ataupun lebih kurang 20 saya rasa. Jadi ini merupakan perlawanan yang cukup menarik bagi Brunei Darussalam. Satu perkembangan untuk kemajuan bola sepak negara. Dan perlawanan akhir nanti adalah bertemu dengan Timor Leste. Sekiranya kita berjaya mengalahkan Timor Leste, bermakna kita akan menempah satu sejarah untuk marah ke peringkat terakhir. Jadi para penonton yang dihormati sekalian, begitulah suasana di Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah Brakas. Dan sampai kita jumpa lagi, majulah sukan untuk negara dan salam hormat dari kami. Here we meet once again, where the best game begins. Football players in action together. Let us aim for the stars, and together we rise. Hasan Al-Bolkiah trophy to grab for.